Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in. Amma ba'du, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu taala sekian kalinya kerana memberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir bersama pada malam ini di rumah Allah yang bertuah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita yang sebentar ini akan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, minggu lalu saya telah bercerita sedikit tentang hadis dan kita dah katakan pengertian hadis, ya, ta'rif hadis lah. Dan kita katakan bahawasanya hadis itu pada lughahnya ialah cakap, cerita. Itu bahasa Arab lah. Hadis tu hadasa, daripada kalimah hadasa, bercakap, bercerita. Di sekolah kalau ada orang belajar bahasa Arab, dia panggil muhadatsah. Muhadatsah tu makna bercakap lah. Itu pada dari segi lughahnya lah, dari segi bahasa Arab ni. Tetapi kalau kita sandarkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membawa arti percakapan. Dia akan membawa arti apa? Tiap-tiap yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masadara minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata hadis Rasulullah, maknanya apa yang keluar daripada Rasulullah. Sama ada yang keluar itu qaulan wa fi'lan wa amalan. Sama ada yang keluar itu berbentuk percakapan, qaulan, atau perbuatan. Rasulullah senyum, ambil uduk ke, sembahyang ke, itu perbuatan. Termasuklah wasakanat, diam Rasulullah. Itu pun Rasulullah kalau dia diam, dia tengok satu benda, dia diam, dia tak cakap. Kadang-kadang dia tak cakap, kadang-kadang dia senyum. Seperti satu masa para sahabat sudah dalam satu musafir, sahabat sudah kejau Dhab ni biawak lah, biawak pasir. Dia bukan macam biawak sini tu tuan, jangan biawak sini tu tak ada. Itu bukan biawak pasir, itu biawak yang kita tak boleh makan. Tapi di tanah Arab ni memang boleh makan. Sebab kenapa boleh makan? Pasal sahabat makan. Jadi lepas saja sahabat tangkap, beli, makan, bawa ke Rasulullah. Rasulullah kata, Rasulullah diam saja. Rasulullah tak makan. Itu ikrar Rasulullah. Diamnya Rasulullah itu menunjukkan benda itu adalah harus. Benda itu harus, ya, kerana Rasulullah tidak boleh diam. Dia tak akan diam kalau benda itu salah. Dia mesti tegur. Itu sebab dia kata wasakanat. Sakanat makna diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita sandarkan kalimah hadis itu kepada Rasulullah sallallahu, hadis Rasul, hadis Nabi, itu dia. Jadi berarti
perkataan atau perbuatan ataupun tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu menjadi ikutan kita. Baik. Apa antara kita dah ambil juga minggu lalu antara hadis Nabi dengan hadis qudsi. Itu ada beza. Kadang-kadang kita tengok bila kita belajar hadis ini hadis qudsi, ada bezanya. Ya. Kalau hadis tadi dia perkataannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ruhnya, hidayahnya, dia punya ruhnya tu hadis itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia wahyu daripada Allah yang meliham kepada Nabi supaya bercakap begitu. Jadi jumlah wahyu, tapi wahyu ghairil matlu. Ya, hadis Nabi yang datang daripada Nabi tadi, hadis biasa, hadis Nabi, dia tidak boleh buat semayang ghairil matlu, tak boleh baca dalam semayang. Hadis qudsi pun tak boleh baca dalam semayang. Yang boleh dibaca dalam semayang ialah faqra ma tayassara minal Quran. Ma tayassara minal Quran. Dan ini bukan Quran. Itu dia. Faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah. Kalau kita semayang, lepas membaca Quran, lepas membaca Al-Fatihah, faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang senang, apa yang mudah. Tayassar maknanya yasir. Minal Quran, daripada Quran. Itu sebab orang selalu baca surah-surah yang pendek. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin, Nas pun jarang membaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Nak panjang Fajr. Nak panjang lagi baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini surah yang Rasulullah baca lah. Hari Jumaat Rasulullah baca surah ini dengan sabbihisma rabbikal a'la. Gandingkan dua ini, sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ditanya kepada Rasulullah, dia suka sangat baca surah ni. Dia kata surah Al-Ghasyiyah ini menceritakan tentang kehidupan manusia apabila dia dah meninggal dunia dan dibawa ke alam akhirat nanti. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aini ta'amun illa. Tak ada makanan kecuali daripada dhari. Dhari ini macam zarqum lah, satu tumbuh-tumbuh betul, duri pula tu. Sini tak boleh kita nak bayangkan, tak ada. Mungkin agaknya macam bunga kertas lah. Sebab pokok kertas pun duri kan. Gitu. Kalau tanah Arab memang nampak dari zarqum. Zarqum ini pokok yang berduri, buahnya rupa manusia. Dahsyat rupanya, tengok pun dah takut, mengerikan. Illa min dari la yusminu wa la yughni. Makanan tu tidak boleh menggemukkan dan mengenyangkan. La ilaha illallah. Apa nak buat kalau makan tak gemuk, tak kenyang? Apa nak buat? Kita makan di dunia ni nak apa? Nak sihat kan? Nak ada zat. Boleh kita bergerak. Tapi makanan di akhirat ni, hari ini, la yughni la yusminu. Tak boleh mengenyangkan. Wala yughni min ju', dan tidak boleh mengenyangkan dia berlapar.
Makan tu kerana nak dapat seksa saja. Begitulah tuan-tuan surah ni. Ya. Jadi tadi hadis tadi hadis kursi pula. Hadis kursi ini lafaznya, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang tidak boleh bawa semayang juga. Dia hadis qudsi. Okey tuan-tuan, kita dah sampai situ. Kemudian tuan-tuan, bahagian hadis, saya nak sentuh sikit bahagian hadis ini. Hadis yang pertama bahagiannya ialah hadis mutawatir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang ramai pada tiap-tiap lapisan sanad. Hadis yang ramai, rawi yang ramai, ada lapisan sanad. Dia hadis nak mutawatir ni, mesti setiap lapisan sanad itu ada. Rasulullah tu yang topnya, lepas tu pindah kepada sahabat, pindah kepada tabi'in, lepas tu golongan tabi'in, lepas tu at-tabi'in tabi'in. Oleh kerana itu, kalau cicir satu golongan, misal kata daripada Rasulullah, tak ada golongan sahabat, hadis itu dikira hadis lemah. Dipanggil hadis itu hadis lemah, dhaif. Bukan maudhu' hadis dhaif. Wa mursal, hadis itu hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal itu golongan sahabat tak ada. Golongan tabi'in saja. Tabi'in apa dia? Tabi'in orang yang berjumpa dengan sahabat, tapi dia tak jumpa Rasulullah. Dia berjumpa dengan sahabat. Sahabat pula yang berjumpa dengan Rasulullah. Bukan syarat nak menjadi sahabat, bukan berjumpa saja. Syaratnya dia berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kenabian Nabi Muhammad dan beriman dengan Allah. Oleh kerana itu Abu Jahal tidak dinamakan sahabat. Abu Jahal tak, Abu Lahab pun tak dinamakan sahabat. Pasal dia berjumpa Rasulullah, tapi tak beriman. Tapi siapa? Hamzah beriman, dia golongan sahabat, walaupun dia meninggal terlebih dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abbas ataupun bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas, dia golongan sahabat sebab dia berjumpa Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ibni Abbas pun berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman dengan Rasulullah, maka dia golongan sahabat juga. Tuan-tuan dan perempuan, jadi dia kata ramai tiap-tiap lapisan sanadnya. Sanad itu ramai, dan semua tiap lapisan ada. Golongan sahabat ada, golongan tabi'in ada, tabi'in ada, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, bila sekiranya sanad ini kosong, tak disebut, jadilah hadis itu hadis yang lemah. Seperti hadis mursal yang saya kata tadi, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Tu. Hadis mursal ialah sahabat tak sebut. Daripada tabi'in terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mursal. Mu'an'anun ka'an, itu hadis mu'an'an. An. Rawi ini tak disebut. Mu'an'anun ka'an
an Sa'idin ankaram wa mubhamun ma fi rawin lam yusam. Ini siapa belajar matan Baiquniyah adalah matan Baiquniyah ni ialah matan yang menceritakan tentang mustalah hadis. Wasahihu ma'rufu turkan wa ghadat rijaluhu lakas sahih istaharat. Siapa belajar bahasa Arab, okeylah, dia tahulah matan Baiquniyah. Orang mengaji baca Arab dulu tuan-tuan. Tadi saya nampak Ustaz Usop. Mana dia? Ada Ustaz Usop tu belakang. Duduk sini Ustaz, duduk sini. Ya, siapa yang mengaji surah Arab? Saya mengaji surah Arab dulu ni tak. Bapa Ustaz Usop tu pun saya kenal. Cikgu Usop, kenal sangat saya. Lalu hari-hari depan rumah dia. Ya. Tu belajar di sekolah mana? Sekolah Madrasah Lugha Arabiyah Tangkap. Itu dia sekolah saya dulu. Di sanalah saya mengaji Baiquni, baca orang belajar Arab ni nahwu dia kena baca nahwu wadhih mula-mula. Tapi kalau dah pergi ke ma'had, dia akan baca matan alfiyah. Matan alfiyah. Dah dulu cakap matan alfayah. Memang payah semua. Kena tasmik dia tak pagi tuan-tuan. Dengan siapa? Anak alim guru saya, Ustaz Arifin Awang, orang Kelantan. Ustaz Arifin Awang. Pagi-pagi kena tasmik. Masuk je kelas, dia tanya, baca. Dia duduk Arifin tu. Terus sekali dia kata apa? Indah menengok pun tak boleh baca. Rupanya dia tunduk tu dia nampak orang dah meninggal lah dia. Jadi matan Baiquni ni penting tuan-tuan, kerana matan Baiquni ni dia menceritakan mustalah hadis. Ya, mustalah hadis. Orang dulu, ulama kita dulu, dia menghafal kitab-kitab ni melalui matan. Kalau mustalah hadis dihafal matan Baiquni. Kalau fiqh ada. Saya lupa nama kitab di matan apa. Ya. Kalau nahwu Alfiyah bin Malik. Begitulah tuan, banyak matan, macam-macam matan ada. Lebih daripada 11 matan. Yang mesti dia hafal lah. Hari-hari menghafal popak macam burung apa? Burung kakak tua kan. Gitu. Itu sebab dia ingat tuan-tuan. Jadi dia memecahkan masalah-masalah fiqh dengan matan itu. Masalah-masalah hadis bila disebut je sahihu ma'rufu tarkan wa ghadan. Hadis sahih itu ialah hadis yang perawi-perawinya masyhur, terkenal. Itu dia. Daripada matan tu lah dia tahu tentang ni. Jadi di sini dan kita tak menghafal matan, kita baca sini tuan ya. Sehingga kepada bilangan yang mustahil pada adat mereka boleh berpakat melakukan dusta. Itu hadis sahih lah. Hadis yang sedemikian riwayatnya dipanggil hadis mutawatir. Itu dia. Hadis mutawatir hadis yang paling tinggi sekali. Ataupun hadis dikumpulkan oleh Imam Malik dalam kitabnya. Ya, namanya Muwatta Ibn Malik. Muwatta Ibn Malik. Siapa ada baca kitab ni, dia 11 jilid ke atau 9 jilid gitu lah. Muwatta Ibn Malik. Imam Syafi'i, kitab ini dia baca dalam masa 3 bulan. Hebat tuan-tuan. Muwatta Ibn Malik.
Kitab ini belum diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Yang dah ada terjemah dalam bahasa Melayu, Sahih Bukhari. Itu pun baru berapa jilid dah. Tak sampai 5 jilid. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim pun ada, saya ingat baru 2 jilid, 3 jilid baru diterjemahkan. Jadi kalau siapa yang nak baca kitab Sahih Bukhari dalam bahasa Arab, bahasa Melayu baru 2 jilid, 3 jilid diterjemahkan, tuan-tuan, ya. Baik. Hadis yang pertama tadi hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni boleh berhujah dengan dia. Apa pentingnya kita nak tahu hadis ni? Martabat hadis ni. Kerana kita nak berhujah dengan dia, nak buat dalil. Macamlah kita belajar hukum air. Apalah kita belajar dengan najis. Kenapa kita mesti belajar kategori najis? Najis lah, sudahlah. Mesti tahu kategori najis tu. Kerana apa? Kerana tiap-tiap najis itu ada cara mencucinya. Kalau kita tak tahu dia, kita bantai saja, buat najis tu mughalladhah, kita cuci dengan air, betul, jadi mutanajis lagi benda. Itu sebab kita kena tahu kategori dia. Oleh kerana itulah dah menentukan najis itu terbagi kepada 3. Yang tinggi sekali najis mughalladhah, najis berat. Berapa beratnya? Saya nak tanya begitu. Berapa? Ini najis berat. Berapa berat? Sepikul, 2 pikul. Bukan berat pada ain benda, tetapi berat pada mencucinya. Diberatkan mencucinya. Kena cuci dengan air tanah, kena cuci dengan air. Lepas tu boleh kita ada najis dekat situ, kita terus simbah aja boleh. Atau kita lonakkan dengan tanah. Ini timbul masalah najis anak-anak ni kat rumah. Najis lampin apa semua tu. Tapi sekarang semua tak pakai lampin basuh lagi lah. Semua dah pakai lampin buang, pakai buang ni. Senang sikit. Kalau dulu orang pakai lampin, kain lampin lah yang basuh tu. Itu ada masalah sikit. Cara membasuhnya macam mana? Tu dia. Kalau ada najis kat situ, macam mana cara membasuh? Itu tahu. Jangan kita dirus najis tu, dia akan melonak segala-gala tempat ni. Dia akan menjadikan semua tempat ni mutanajis. Cara dia, buanglah ain bendanya dulu. Itu dia. Buang ainnya dulu. Kat situ ada ainnya. Tai kucing. Ada ain dia dekat situ kan? Ada. Buang dulu. Dengan sabut ke, dengan kertas, dengan apa ke, buang dulu. Najis ain dah tak ada. Jadi hukumnya tempat itu najis hukmi. Tempat itu terkena najis. Najis itu lah. Najis hukmi itu yang kita basuh dengan air. Sekarang ni masjid pakai kapet semua macam ni. Basuh macam mana ni? Ini saya rasa ni satu masjid ni boleh punya kapet ni. Macam ni? Habis macam mana basuh? Itulah. Itu pasal Saudi tu dia tak pakai kapet besar. Dia pakai kapet boleh gulung. Kalau boleh gulung tak apa juga. Boleh gulung satu itu kan gulung. Ataupun kalau boleh gulung, masukkan bawah dia apa? Besen ke apa? Buang air dia, cucurkan air situ, dadah besen kat bawah, lepas tu lalukan air, suci tempat tu.
Kalau tak boleh tarik macam mana, apa nak buat? Ha? Kena potong. Potong. Itu sebab kita tengok masjid negeri tu berpotong sana, potong sini, potong kat belakang. Pasal apa? Ada najis. Kadang-kadang kucing masuk, bawa anak, berak dan sebagainya. Benar? Jadi itu sebab kita kena belajar kategori najis. Tengok ini, ini najis. Anjing. Dah parah anjing. Ini najis darah. Gitulah. Ya, ada kategori yang tersendiri yang boleh menentukan kita cara mencucinya. Kalau najis mughalladhah dengan tanah, dengan air, ni tak payah saya ceritalah, tuan-tuan ni. Kalau najis mutawassitah, pertengahan, najis tai kucing, tai apa semua, itu cukup kita buangkan airnya tadi, kemudian lalukan air. Tuan-tuan, kalau najis khaffafah, ada cara dia. Budak-budak sekarang mutawassitah, ya, muaffafah ada syarat. Syarat yang pertama, jangan lebih 2 tahun umur lelaki syaratnya, anak lelaki. Minta maaf ibu, anak perempuan tak masuk. Anak lelaki yang berumur tidak lebih 2 tahun. Satu. Yang keduanya, tidak makan selain daripada susu ibunya. Budak-budak kita ni dah makan apa? Macam-macam dah makan. Burger pun makan, tengok. Pizza pun makan. Ni kita Kobe ni macam-macam tengok naik ke rumah. Pizza pun naik. Pakai panggil je dia. Kalau dah makan, apa? Hilang syarat. Idza udimatis syar, udimatil masyru'. Apabila syarat tu tak lengkap, tak ada boleh ikut hukumnya. Ini kalau siapa berlaku, tapi adalah sebab, manik, batal, sah, pasti hukum mu'tazilah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum hadis mutawatir ini tetap diterima menjadi hujah. Itu saya kata menjadi hujah. Tetapi harus ditolak dan tidak pula harus diingkari. Boleh ditolak. Boleh hadis mutawatir ini kita tolak kerana kita terdapat hadis yang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan hadis ini bukan seorang saja, ada yang hadis seorang, hadis ahad. Itu dia. Tetapi bila dia bercakap hadis macam ni lah, gamai. Jadi ini daripada jalan ni, ini daripada jalan ini daripada jalan ini. Daripada Pak Imam kepada itu, daripada Ibn Abbas terus kepada Rasulullah, kemudian daripada anak dia Ibn Abbas pergi kepada bapa dia, pergi kepada Rasulullah. Mungkin yang ada dalam majlis itu juga siapa? Hamzah, kata daripada Hamzah. Banyak jalannya. Tapi jalan yang mana yang paling tepat, yang paling kuat, itulah yang jalan yang kita ambil. Paling sikah. Kerana nak menjadi hadis mutawatir ini ada syarat-syarat yang lain, ya. Okey. Jadi boleh diingkar, boleh kita ambil hadis tu kerana kita ada hadis lain. Tapi tidak boleh diingkari. Tu. Ingkar hadis tu tak boleh. Kalau kita hadis lain, itu sebab saya cerita minggu yang lalu, Imam Bukhari, ya, banyak kita keliru antara Imam Bukhari dengan Abu Hurairah. Siapa dia Abu Hurairah? Abu Hurairah ialah sahabat. Dia menerima hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berbanding dengan Imam Bukhari, dia bukan sahabat. Dia lahir 200 tahun selepas wafatnya Rasulullah. Dia pengumpul hadis. Dikumpulkan hadis Rasulullah SAW. Sebab apa dia kena kumpul? Kerana pada ketika itu banyak para sahabat yang dah meninggal dunia, kerana banyak peperangan dan sebagainya. Banyak sahabat yang menghafal hadis telah meninggal dunia pada ketika itu. Dan dia berpendapat bahawasanya kalau tidak dikumpulkan hadis-hadis ini, hadis ini satu hari nanti akan hilang. Jadi dikumpul. Kumpul. Dia dapat satu hadis, dia pergi cari. Ini jalan ni, jumpa ni. Kau ambil daripada mana ni? Pada ni, apa ni. Betul tak hadis ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati baman. Tengok satu-satu. Mungkin ada hadis yang lain, mungkin lain dia punya bahasa ni. Man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Jadi dicek satu-satu. Bila dia dah dapat, ditulis, barulah dia bawa balik ke Madinah dan dia bersembahyang 2 rakaat di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mendapat lampu hijau daripada Rasulullah lah. Dia mimpi Rasulullah, barulah ditulis hadis itu dan dikatakan hadis itu hadis yang sahih, tuan-tuan ya. Baik, itu hadis mutawatir. Kalau hadis itu tak mutawatir, dia akan jatuh hadis yang kedua, dia hadis hasan, dan ketiga hadis dhaif. Ya. Dan ada pula hadis yang riwayatnya tidak sampai kepada bilangannya tersebut. Maka hadis itu terbagi kepada 3 bahagian. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang cukup pada 5 syarat. Ini syarat dia. Ini syarat dia. Syarat yang pertama nak menjadi hadis sahih, iaitu tiap-tiap riwayatnya itu berhubung di antara satu dengan yang lain daripada awal sanad hingga ke akhir. Tiada ada riwayat yang gugur tidak disebut. Saya nak buat contoh begini. Kalau saya meriwayatkan hadis, ya, daripada bapa saya, daripada datuk saya, daripada moyang saya, itu mutawatir. Semua golongan dia. Tapi kalau saya riwayatkan hadis itu daripada saya terus pergi kepada moyang saya, bila saya jumpa moyang saya? Bila saya jumpa moyang saya? Tabi'in, dia tak jumpa Rasulullah. Dia meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jumpa Rasulullah. Tapi dia meriwayatkan kepada Rasulullah. Bila dia jumpa Rasulullah? Tak. Itu sebab hadis itu tak boleh pakai. Dia mesti ada golongan dia, bapa dia, datuk dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Dia tabi'in, bapa dia, golongan sahabat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barulah dipanggil hadis itu berturut-turut rawinya, tak gugur. Okey. Kalau gugur, tak ada syarat lagi, tak jadilah dia hadis sahih. Yang kedua, syarat yang kedua, tiap-tiap orang rawi dan sanad itu bersifat cukup adil. Ini penting. Okey, adil. Ni adil ini ialah amanah. Amanah dalam menyampaikan ilmu hadis. Begitu juga kita kena beramanah dalam menyampaikan ilmu. Dipanggil amanah ilmiah. Siapa ada ilmu, siapa yang ada diberikan nikmat oleh Allah SWT. Kerana ilmu ni nikmat, tuan.
Allah berikan tiap seorang nikmat paling besar. Naklah dia beramanah. Ya, kadang-kadang Allah gandakan nikmat. Oh, dah bangat. Betul? Bangat. Lepas tu kalau kita nak sambung lah. Kita ambil fadilat bang. Bila berazan, fadilat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Jadi syarat yang kedua untuk membolehkan sesuatu hadis itu dikatakan dia hadis sahih ialah hendaklah rawi hadis itu adil. Adil. Adil lawannya apa? Zalim. Adil lawannya zalim. Kerana ilmu yang kita dapat ini adalah amanah. Ya. Jadi apabila tuan-tuan membaca hadis, itu adalah ilmu untuk amanah. Sebab Nabi kata, barang siapa yang mencari ilmu hadis, ilmu agama ini,
dia mewarisi para nabi. Dia mewarisi pada nabi. Kerana ilmu ini diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa berlaku di Mesir Madinah, lepas sembahyang Rasulullah biasa beri kuliah, dan sahabat pada ketika itu kebanyakannya dah keluar, dah keluar untuk berniaga. Di depan Madinah tu, depan masjid tu ada pasar, jadi dia orang pergi berniaga. Jadi tak ada orang yang nak dengar Rasulullah bercakap. Jadi sahabat pergi tau, Rasulullah nak bagi ke pesaka. Lama datang berterbas balik. Tunggu Rasulullah tak ada bagi pesaka. Tunggu tak ada. Yang Rasulullah bagi ialah hadis dan sebagainya. Sahabat bertanya, mana pesaka dia? Dia kata, itulah pesaka Nabi. Itu sebabnya barang siapa yang belajar ilmu-ilmu agama ini, mempelajari hadis dan sebagainya, dia mewarisi nabi-nabi. Sudah pastilah barang siapa mewarisi nabi ini, dia akan bahagia kehidupannya di dunia. Kerana tidak ada dalam perkataan-perkataan nabi itu benda yang salah. Dia hanya memandu kita ke jalan yang benar. Jadi adil tuan-tuan, laknya ilal zalim. Oleh kerana itu Rasulullah pun mengingatkan, barang siapa yang nak baca hadis, dia kata, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku tak cakap, dia kata aku cakap. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia menempah tempatnya di dalam neraka wayam. So hati-hati. Oleh kerana itu tuan-tuan, ada di antara kita yang kadang-kadang kita bercakap hadis au kama qala, itu dia sebagai backup, diri kita. Rasulullah bersabda begini, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebagaimana yang Rasulullah kata. Tak ada, kita bukan hafiz, kita bukan semua menghafal hadis, okey tuan-tuan ya. Yang kedua ialah naklah adil. Rawi itu adil. Yang ketiga, bersifat cukup dhabit. Ini satu lagi. Dhabit ni ingatan. Dia bergantung dengan rawi. Ingatan dia kuat. Dia mengingat hadis tu kuat. Macam Umar bin Khattab. Pernah satu masa sahabat pergi cek dia selepas berapa puluh tahun Nabi meninggal dunia, cek, dia cakap hadis tu sama dengan riwayat Rasulullah. Rasulullah meriwayatkan, Rasulullah berkata, betul. Panggil orang ramai, itulah dia hadisnya. Tak silap. Maknanya dia dhabit. Ingatan dia kuat. Tapi ingatan kita tak kuat. Jadi macam mana kita nak kekalkan tuan? Kitab. Itu dia. Di ujung tu dia disebut. Dia kata, sifatnya dhabit artinya cukup kuat ingatannya, atau rapi simpanan kitab yang ditulis hadis di dalamnya. Inilah dia tuan, sebab yang saya kata, kita kena miliki hadis. Bukan setakat kita nak baca di masjid ini, tidak. Mungkin hadis yang kita akan belajar ni tuan-tuan, seumur hidup tuan-tuan akan jumpa sekali saja. Tak jumpa lagi. Tak jumpa. Itu sebabnya bila kita membaca hadis, kita kena baca satu persatu. Kalau kita tak dapat hafal pun tak apa, tetapi kita ambil jiznya saja. Jiz itu yang boleh kita beramal dengannya. Adapun hadisnya susah kita nak baca tuan-tuan. Kita nak hafal, takut lari. Tapi ambil jiz, pegang jiz. Ada beberapa hadis yang saya belajar masa sekolah menengah dulu. Ketika saya membaca kitab Sahih Bukhari dan sebagainya, jumpa hadis tu balik. Tapi beberapa tahun, hadis ni pernah baca dulu. Begitu. Pernah baca dulu. Tapi beberapa tahun selepas itu baru jumpa.
Ada hadis yang kita akan jumpa sekali saja dalam umur kita, lepas tu kita tak jumpa. So tuan-tuan, kita kena ada ikatan dia. Kalau tak boleh ingatan, dhabit kita tak berapa kuat. Jadi kita boleh ikat ingatan kita itu dengan kitab. Kitab tu itulah ada kita beli kitab tu. Berapa ringgit tadi? RM20 dah. Apa RM19? RM19. Belilah tuan-tuan, simpan kat rumah. Tahu? Simpan kat rumah. Jadi bila kita dah tak ada besok, kitab tu jangan disepah-sepahkan. Diwakafkan kepada anak-anak. Jadi adalah kita mengikut sunnah Nabi. Kalau tidak, janganlah kita wakaf harta je. Wakaf juga sedikit ilmu. Ni kitab dulu abah baca dekat masjid. Ini dulu Quran yang abah baca daripada muda sampailah tua. Tinggalkan untuk anak-anak. Sebagai kita wakafkan kitab ini untuk korang semua. Dapat pahala wakaf tak? Dapat tuan-tuan. Selagi ada orang baca kitab tu, selagi itu kita mendapat pahala. Ilmun yantafi'u bih. Ilmu yang dapat dimanfaatkan. Ya. Itu sebabnya orang bila pergi Mekah banyak beli kitab, beli Quran, wakaf di Masjid Haram. Tapi sebenarnya Masjid Haram tu ada Quran di sendiri. Dia akan ambil mana-mana Quran yang datang itu, dikumpulkan dan dihantar ke tempat lain. Dihantar ke Malaysia, dihantar ke Thailand. Quran yang diwakaf di Masjid Haram itu memanglah Quran Mekah sendiri. Ya, Quran kita tu pergi tempat lain, wakaf jugalah kalau ada orang baca. Ya, okey tuan-tuan ya. Yang keempat tadi, dhabit. Yang ketiga mesti ada dhabit. Yang keempat iaitu diriwayatkan oleh seorang rawi itu tidak menyalahi dengan hadis. Itu kena sekata. Hadis itu sekata. Berapa puluh rawi pun meriwayatkan, itulah dia kalimahnya. Kan kadang-kadang kita tengok ada satu hadis tu diriwayatkan Bukhari, kemudian nanti kita akan jumpa. Dan lepas itu dalam riwayat Muslim, Imam Muslim pula meriwayatkan ada tambahan. Tu dia. Kita akan jumpa semua tu. Nanti saya akan tunjukkan mana satu hadis. Ya, itu akan membawa, bila kita tengok hadis-hadis nanti akan menerangkan tentang perkara-perkara ini juga. Yang kelima, yang diriwayat itu tidak ada mengandungi illah. Ni illah. Illah ni saya tak dapat nak terangkan. Illah ni cacat. Cacat cela. Ini kalau kita nak tahu illah rawi ni, kita kena baca satu kitab namanya Rijalul Hadis. Dalam hadis dia ada berapa jilid, 4 jilid, 5 jilid. Dalam itu penuh dengan sahabat, golongan tabi'in, dan juga sifat-sifat dia. Nakat-nakat orang ataupun komen-komen para ulama. Mengatakan dia ni sikar, mengatakan dia ni tak sikar, dia ni pernah dihukum oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menegur dia, dan sebagainya. Semua ada dalam tu. Ini illah. Illah maknanya kecacatan rawi. Dan dikumpulkan benda ini di dalam kitab nama dia Rijalul Hadis. Dia tebal dia Rijalul Hadis tu. Kita boleh rojok. Kalau kita ragu-ragu, kita boleh rojok. Berkenaan, ni pun dia diterangkan tuan-tuan. Berkenaan dengan soal illah ini memerlukan kupasan yang agak panjang, yang tidak sesuai dengan keadaan lembaran-lembaran yang terhad ini. Kan dia banyak ceritanya tuan-tuan. Dia akan mengangkumi 5 benda ini tadi. Rawi ni begini, rawi ni begini, dia ni sikar ke tidak, dia ni tabit ke tidak. Apa yang menyebabkan ulama mengata dia tak tabit? Dia bawa semua tu, sifat-sifat itu.
Kemudian inilah orang yang duk kaji hadis-hadis ini sahih, ada elah, ada apa, ada nakat ataupun tidak, tuan-tuan ya. Saya ingat hadis hasan kita simpan dulu, insya-Allah minggu akan datang kita akan sentuh. So, dah selesai hadis mutawatir. Kita dah selesai hadis mutawatir itu ada 3 jenis. Yang pertamanya hadis sahih, yang kedua hasan, yang ketiganya hadis dhaif. Ini belum sentuh lagi. Hadis hasan belum, kita baru satu saja, hadis sahih. Kemudian syarat nak menentukan hadis itu hadis sahih. Yang pertama mestilah golongan perawi berturut-turut, mengikut tabaqat, mengikut peringkat. Yang keduanya naklah rawi itu adil. Yang ketiga naklah rawi itu dhabit. Dhabit makna kuat ingatannya, tak pelupa. Kita tak sampai tahap ni, tuan-tuan. Tak sampai. Jauh, tuan-tuan. Saya sendiri pun tak berdekat begitu. Sebab saya kata begitu, saya belajar hadis daripada kecil, tuan-tuan. Tapi kalau nak cek berapa hadis yang saya hafal, begitulah lemahnya kita. Ya. Tapi hadis adalah hujah. Kita beramal dengan apa hujah kita? Kita beramal mengikut apa? Mengikut Quran, mengikut sunnah, atau mengikut apa? Kalau hadis tak hafal, macam mana kita nak berhujah? Ada orang membaca hadis 60 tahun, satu hadis tak hafal. Begitulah kelemahan yang ada pada kita. Dahsyat. Inilah ilmu yang akan hilang cepat. Ini juga orientalis buat. Orientalis gunakan ini jugalah. Contoh, mereka mengkritik Abu Hurairah. Mengkritik Abu Hurairah. Tuan-tuan bacalah kritik Abu Hurairah ni dalam internet pun ada. Ada 5 perkara yang dikritik Abu Hurairah. Yang pertama, Abu Hurairah dia meriwayatkan hadis yang sahih hampir 5,000 hadis. Sedangkan Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah hanya 4 tahun setengah. Kenapa Sayyidina Umar tidak meriwayatkan hadis yang macam itu? Hadis Umar meriwayatkan lebih kurang 500. Abu Bakar pun kurang begitu. Sedangkan Abu Bakar berkecimpung dengan Rasulullah daripada awal. Ini kerja orang tadi. Sedangkan Abu Hurairah ataupun Abu Hurairah berjumpa dengan Rasul hanya 4 tahun setengah, 5 tahun. Dalam masa 5 tahun dia menghafal 5,000 hadis. Masalah tu. Orang yang hidup dengan Rasulullah hampir 12 tahun tak dapat. Siapa dia? Abu Bakar. Tengok dalam kitab berapa banyak Abu Bakar meriwayatkan hadis. Umar berapa banyak meriwayatkan. Osman. Itulah tuan-tuan, jaga baik. Dia menggunakan dalil-dalil hadis-hadis yang mengatakan Abu Hurairah ni pernah dihukum oleh Rasulullah, hukum sebat. Rasulullah tanpa dia kerana dia tersalah menguruskan Baitul Mal, tersilap. Jadi dia tak sikap, dia tak adil. Boleh ke yang tidak adil, yang cuai, tidak amanah meriwayatkan hadis? Dan hadis itu hadis sahih. Inilah kerja dia betul-betul. Tapi semua ini telah dijawab oleh para alim ulama kita berhubung dengan taksikah tadi. Memang Abu Hurairah sendiri pun pernah bermohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau doakanlah aku supaya aku dapat menghafal hadis. Kerana aku ni pelupa, ya Rasulullah." Jadi senjata ini, bullet itu dia bagi pada kita balik. Gentam kita balik. Ada hadisnya. Abu Hurairah mengadu kat Rasulullah, dia susah nak menghafal hadis.
Ya. Dia kata, aku ni pelupa, tolonglah doakan. Dan Rasulullah doakan, ya Allah pakai hufiddin alim ta'wil dan sebagainya. Maka alim dia. Ini doa Nabi, kita pegang pada itu. Kerana doa Nabi itu mustajab. Orang-orang barat mana dia pegang ni? Dia tak pegang tu. Ya, ada 2-3 dalil lagi yang orang barat menakat Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang sahih. Tujuan mereka apa? Kena tengok. Tujuan mereka ialah kalau mereka mampu untuk menggugurkan syarat-syarat ini, syarat sikah, syarat adil tadi, daripada Bukhari, daripada Abu Hurairah, maka gugurlah paling kurang pun tuan-tuan 5,000 hadis. Sudah pasti tidak boleh berhujah dengan dia lagi. Dan kalau itu tak dapat kita berhujah, mana nak cari hadis sahih lagi? Mana nak cari hadis sahih? Itulah kerja dia orang. So jangan termakan, tengok baik-baik, ya. Tengok baik-baik, jangan termakan dengan momokkan orang-orang barat ini, kerana orang-orang barat ni dia tujuannya ialah nak menghancurkan kita, menghancurkan pegangan kita, menghancurkan pegangan kita terhadap Quran. Dan sekarang ini telah berpindah kepada hadis. Quran dah. Kerana penulis Perancis senang berkata, orang Islam ni dia ada pegangan dia. Pegangan dia apa? Yang pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Pegangan yang paling unggul yang menyatukan umat Nabi Muhammad SAW ialah kalimah la ilaha illallah. Di mana juga orang mengatakan la ilaha illallah, mereka adalah bersaudara. Itu dia. Jadi ini yang nak dihancurkan. Jadi kalau hancur ini satu persatu, maka porak-porandalah umat Islam, tuan-tuan. Tak ada pegangan. Dan sedangkan Nabi pun dah bersabda, taraktukum amrani malam tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kan dia tahu itulah. Taraktukum amran, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Quran dan hadis. Selagi engkau berpegang dengannya, engkau tak akan sesat selama-lamanya. Jadi dia tahu kalau orang Islam berpegang dengan ini, tak akan sesat, tak akan porak-poranda macam kan. Jangan. Itulah usaha mereka untuk menggoyahkan pegangan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Bila kita dah goyah, bila kita dah berterabur, pecah perintah. Ini dasar orang barat. Pecah dan perintah. Bila akidah kita, kepercayaan kita kepada Quran, kepada hadis sudah pecah, sudah tak percaya, maka masuklah yang keduanya, diperintahlah kita. Masuklah ideologi dulu. Itulah sekarang ni yang banyak ideologi kat Malaysia, ada liberal, ada apa, tuan-tuan. Semua berdasar kepada inilah. Saya nak cukup sekat itu, tuan-tuan, yang saya nak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا إيمانا فيك ويقينا في دينك وارزقنا علما نافعا وفهما وذاكرة قوية إنك ربي الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ولا حول ولا قوة إلا أنت سبحانك يا ربي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.